الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكمالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, sama-samalah kita merasai syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita atas jalan kebaik ke. Boleh kita mari berjemaah dalam masjid. Berjemaah di dalam rumah Allah menunaikan fardu-fardu yang Allah fardu atas kita mari di dunia ini. Bagaimana amalan kita yang melaku ini tak telah menunaikan, jadi perahu lah. Kalau kita nak jemeragi kepada negeri sana akhirat ni, jadi perahu, jadi kenderaan yang kita kena buat persiapan semua dalam hidup kita. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Jaddidus Safinah, Jaddidis Safinah, barulah perahu-perahu kamu. Barulah perahu-perahu kamu, makna we kukuh, we kemah, we kejak molek perahu-perahu kita ni. Kerana kita nak berjalan jauh. Fa innal bahra amik, kerana laut yang kamu nak menuju lagi akan datang amat dalam. Luah sangat laut kita nak menuju gini. Akhirat. Akhirat ni bukan main-main, bukan semacam mana dunia ni. Hak kita perlu satu-satu benda, boleh minta tolong, boleh tupai orang. Boleh tanyalah kalau kita adik-beradik, ada adik-beradik, kalau kita ada saing godong, kita ada waris warah, boleh minta tupai, minta tolong, jamin sutuk suka. Tapi dek nung tak ada dek nung. Bila tak ada, ya kemah-kemah sini dah. Cedek dok sini dah. Ni pasal alim ulama jadi di safinah. We kejak molek perahu kita. Kejak molek lah kenderaan kita. We kemah, we banyak, we kukuh. We kita ni, mana kata, perkara-perkara hak jadi sebagaimana kenderaan kita ni, we kejak sini. Laut yang kita nak jemerai lagi akan datang amat dalam. Kalau nak banding laut dalam, laut luah yang tidak nampak biranya, tidak nampak bagaimana patah-patahnya. Gitulah makna kata bagi kita yang Allah tak mati lagi pas hari ini, kita berasa kata peluang lah, peluang bagi kita lah untuk kita jadi sebagaimana ambil masa tu, ambil peluang ini, tak jadi kesesat kita di akhirat, tergolong kita di kalangan orang yang muflih. Orang apa muflih? Orang yang untung. Orang yang beruntung, muflihun, orang yang beruntung. Beruntung makna dapat ketenangan, dapat kesenangan, boleh syurga Allah di sana. Gitu. Alhamdulillah, makna kata kita berada dalam majlis yang barakat ini. Majlis ilmu agama Allah. Yang jadi sebagaimana wajib atas kita ni, tiap-tiap orang wajib tutup ilmu fardu ain. Selama mana tak reti kita fardu ain, selama itulah tutup atas kita. Kalau kita tak reti, tak pandai, tak tahu, sedekah ada orang mari ngajar, orang mari beroyak, mari baca di kawasan kita,
Kita orang yang panggil jahil, tak reti ni. 3 kali ya ustaz mari, 3 kali ya tok guru mari pak kita tak hadir juga dengan tak ada uzur gapo masuk dah kita dengan orang fasik dah. Fasik ni berdosa. Bila berdosa nak jadi wali nikah tak leh. Wali nikah anak kita ada anak tino. Anak tino kita orang masuk minta. Kita nak jadi wali nikah pada anak kita tu tak leh. Anak fasik syarat nak sah jadi wali ni lah wali tu tak dosa, tak melakukan deraka. Tiba-tiba ada orang mari ngajar di kawasan kita tak mari. Kita tak pandai lah, yalah pada kita pandai, kita reti dah bab hukum, reti dah halal haram, reti dah hak fardu ain. Dalam bab usulnya, faham, dalam bab fiqh reti. Bukan tamada dak reti, pak muzhab terus reti. Apalah tu sunat mari. Kalau kita orang alim dah ada majlis ilmu, sunat mari dengar. Kalau tak reti, wajib supaya kita lepas daripada gelak ni. Gelak tu duduk dalam jahil adalah kegelapan. Bab dunia tu hawi macam-macam dah kita. Ketenangan dunia 3 perkara Nabi kata bila ada 3 perkara ni pada kita, seolah-olah dunia sebutir duduk dalam milik kita. Lagu mana? Nabi kata man asbaha minkum aminan fi sirbi. Orang mana bangun celak mata pagi hati seni. Seni ke mana hati seni? Tak balas orang. Dengan adik-beradik hubungan molek, dengan jiran tak ada kelahi, tak deki, orang pun tak deki, kita tak ada seteru madu. Ini masuk dari kata aminan fi sirbi. Bangun pagi tak ada seteru, tak balah, nyakit pun tak ada. Tak ada sakit tu, tak ada. Mana hati seni tu panggil aminan fi sirbi, tenang, aman pada kehidupan, dalam hidupan dia. Mu'afan fi jasadi, tubuh sehat tubuh badan kita. Tak ada sakit kepala, tak ada lah sakit perut. Tak ada kata kena hidup cari bomo 5 kali seminggu. Ada tu. Dia panggil mu'afan fi jasadi. Indahu qutu yaumi. Di sisinya ada makanan. Mana masuk dapur beras ada. Buka tujing ada penuh dalam tujing. Tengok dalam cangfi ikan tu kalau boleh jerit ikan, ketak. Ikan kata, serabut perut weh, pernah dah deh, tubik atik setengah-setengah. Makna banyak makanan dalam rumah kita. Dengan ikan, dengan hayat, daging gerbes tahun. Ada dalam tujai. Mana penuhnya. Itu panggil, indahu qutu yaumi. Makanan penuh dalam rumah. Orang ni bila cukup 3 perkara ni, bangun pagi hati seni. Nyakit tak ada. Dalam rumah makan ada. Nabi kata, faka'annama hizat lahud dunia. Seolah-olah dunia sebutir duduk dalam milik dia. Pas kita ni kalau kira banding dengan orang yang susah-susah rak. Jauh panggil tak dengar. Abang pagi tak ada sakit kepala rak. Bos kodak katuk dang pun 3-4 bulan tak bilang ni lah. Mula-mula tu terkejut juga. Kejut mana dah turun modal parak tu. Dah mula-mula rasa dia ya kejut. Lepas tu duk fikir mari isah ke diri, ramuklah hati, duk dengar gatik, puasalah luah kik dada. Berasa bagi hak Tuhan tentu sedia dah. Apa yang Allah Taala menentu jadilah bagaimana hak Tuhan menentu. Wa illam yasha lam yakun. Tuhan tak menentu takkan jadi. Maknanya hati kita buka dada luar, ingat atas Tuhan lah yang menentu segala-gala. Tuhan menentu gitu-gitulah. Jadi hati kita tenang tak? Tenang kata tak apa dah. Tuhan ada tu. Tuhan nak buat kat mana, buat apa, nak tengok sabar kita. Nak uji kita sabar setara mana. Nak tahu kata kita reda kedok. Perkara hak Tuhan menentu atas kita. Bila lah kita lepas hak tu, tak apalah reda kena tu. Tuhan buat menjadi begini ni. Tak boleh masuk pergi mari. Payah nega, payah kerja. Mungkinlah kita dulu lala. Mungkinlah kita dulu galik. Tak ibadat. Kita tak dekat dengan masjid-masjid. Mungkinlah Tuhan nak panggil kita mari sejik. Dulu kita tak ada mari. Dah pergi kerja pagi tu, dah kelik mari iso baru sampai ke rumah. Mananya kita pergi sejik. Lah ni sekat tak boleh pergi mari, ada muka kita sejik. Tu cara Tuhan nak ajak kita. Ya setuk situ, setuk sini, bolehlah ada masa peluang untuk kita mari sejik gatik, mari dengar gatik. Cara Tuhan nak panggil hamba-hamba dia kepada arah akhirat. Kadang-kadang Tuhan sekat jalan-jalan. Sekat jalan gitu, payah kat ni, boleh mari sejik. Makna kata mudah-mudahan kita ni ada sedarlah dalam hidup kita. We hati kita ni ngitai semua kerja Allah. Muraqabah panggil. Bila kena atas kita satu perkara, kena tu, tak apa dah tu. Molek dah tu. Tuhan menentu sedia dah. Selama mana hak Tuhan tentu atas kita tu, tak ceranggah dengan hukum dia lah.
Tak deraka kepada Allah, tak jadi haram, tak jadi dosa. Barulah kita redha. Kalau deraka, kalau redha, tak leh tu. Tak leh. Tu kena marah, tu kena menjauhi. Gitulah lebih kurang supaya kita ada kesedaran. Mudah-mudahan dapat manfaat dalam hidup kita dunia dan menguntungkan kita di akhirat sana. Insya-Allah, amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Tengok di muka 13 tu ni. Muka 13 lek bawah tu, ya buat syuhadan. Ataupun ada setengah-setengah baca syahdan. Ada royak ni bahasa Melayu juga ni. Kita ni banyak dah tertinggal bahasa. Bahasa kita tertinggal. Maknanya kita banyak guna bahasa orang, kadang-kadang tak guna bahasa sendiri dah. Lebih lagi orang-orang baru lah ni, orang muda lah ni kan. Banyak tinggal bahasa Melayu kita. Setengah-setengah kecik sia sepatah, Melayu patah. Capur ngamak saleh katik sepatah. Lama-lama tak ada bahasa kita. Bila hilang bahasa, hilang bangsa. Tu takut tu. Kita ayah orang Melayu, tok kita orang Melayu, tiba-tiba hak jadi cucu jadi kecek sia. Habis duduk rumah, kecek Melayu lah buat anak-anak. Walaupun anak kita kecek sia masa duduk sekolah. Kadang-kadang dia bawa-bawa kelik sampai ke rumah. Jangan sekali-kali dia kecek sia. Bukan kita anti bahasa sia ni. Nama duk faham ustaz anti pula tak ada anti, tak sewi hilang bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa ayah kita. Kerana bahasa Melayu orang panggil orang bahasa lidah mat. Lidah mat. Bila lah anak kita tak reti kecek Melayu, payah nak betul mukhraj Quran tu. Iza ya anajrullahi wal patak. Walah ayah Melayu. Tok Melayu. Nah anak kita duk lok we kecek sia tak ada dah izaja, jadi izaya dah. Ni perlu jaga nak kita tu. Kecek sia tak salah. Tapi jangan jadi daging darah. Jangan hangga siapa tak geti nak sebut Melayu. Tak geti nak kecek Melayu. Pelak Melayu. Gikan ramai-ramai. Pelak dah bunyi. Kata mu Allah mana pula dak. Bukan mu Allah orang kampung asal nu, orang kat balak nu ya. Tapi geduk di Hanyai lama. Kecek sia terus jadi pelak Melayu. Ada Ni bahaya kata bahasa kita ni penting hilang bahasa, bangsa pun nak hilang juga. Lama-lama dia duk guna bahasa sia, dia berasa kata dia orang bangsa sia. Bila orang bangsa sia, dia tengok orang sia minum arak, orang sia songkrang, orang sia lai kata, bahasa dia gitu. Dia kecek sia, dia rasa, bahasaku, bangsaku, gini sikit. Tak terasa kata asal dia bangsa Melayu. Ni pentingnya jaga anak cucu kita. Kita tak apalah, kita selamat dah anak cucu kita gigi. Jaga baik-baik bahasa kita. Kita ada bahasa, ada bangsa. Apa dia syuhadan bahasa Melayu Aceh, kata setengah ulama. Ulama Aceh. Aceh sebelah di Indonesia. Aceh bahasa sia kata. Bahasa tu syuhadan ataupun syahadan. Bahasa kita ini satu kenyataan. Nak menyata kepada kita hak kita mana tak nyata lagi. Mana kita berasa kata tak cerah lagi. Ini nak cerah kepada kita. Bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia seorang nak semaya itu akan segala rukunnya, rukun sembahyang, dan segala syaratnya, syarat semaya, dan segala sunatnya, sunat semaya, dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya, yang lain daripada yang satu-satu itu. Ni nak nyata kepada kita. Nyata ke apa? Tahu kaifiat semaya ni, tahu kaifiat bahasa kita, tahu cara-cara. Mayan tak boleh nak ikut orang. Yalah, betul hak mula-mula kena ikut dulu. Betul kita baru teram maya, kita baru mula maya masa kita kecil-kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Hak tu ikutlah dulu kerana kita tak tahu apa lagi, ataupun orang ni baru masuk Islam. Orang muallah baru masuk Islam, ikut dulu. Baikno dulu akik tangan, baikno dulu rokok, tidak sujud, ikut dulu. Tapi main duk gitu, duk main puluh-puluh tahun dah main dia ikut mata, tak boleh, kena tahu. Tahu cara-cara dulu. Kata main tak ikut semata tak boleh. Ini kata syahadang ni mengetahui kaifiat sembahyang. Kena tahu cara-cara. Maka nak tahu, main ngaji Main duk tak gerai semata, duk kedai kopi semata, mana nak boleh tahu. Mari ngaji, mari dengar peluang, ada orang baca, ada orang ngajar, bawa kitab mari nyongok sejak. Bukan sampai 2-3 jam ngaji.
Lalu hafal 3 jam patut juga malah aku ngaji kan. 3 jamnya kamu malah nak duduk. Ni sejam sudah wallahu alam celak atau kacang kelai ramai-ramai. Makna apa? Sikit yo. Tahulah, mari ambil peluang lah. Kena tahu cara-cara semaya, bukan semaya kita nak ikut orang semata-mata. Nampak ramai rokok ati. Tidak kata tak boleh kena retilah. Ala kodah kita. Lagu mana cara kita nak tahu semaya bahawa mengetahui ia orang nak semaya tu akan segala rukun. Kena tahu ni rukun ni. Mana rukun ni kalau kita tak buat tak jadi semaya. Tu rukun. Dan sunat ni kalau kita tak buat pakai maya kita cuma rugi fadilah. Fadilah tak ada kelebihan. Contohnya semacam mana kita nak masuk dalam semaya nak masuk dalam semaya hak dibilai rukun betul mana? Betul takbir tu. Kerana semaya ni muftatahatun bitakbir. Mulai semaya tu dibilai tekah. Kalau kita kata Allahu Akbar, tu mula maya. Ada pun belum pada tu dok kata usolli. Hak nak masuk tu. Tetem malai tu nak boleh masuk tu. Usolli fardal maghribi. Hingga siapa cacuk habis ke tepi. Waktu setengah ulama kata sunat, setengah ulama kata mustahab. Apa mustahab? Digalakkan. Karena apa? Karena nak di kemah. Sewaktu mana kita kata Allahu Akbar, we mari niat tu dalam hati kita. Habis sunat usolli setengah kata. Ada pun orang hak kemah dah, orang hak kejak dah, tak ada masalah. Apa-apa Allahu Akbar, tak payah dah usolli. Hak dok kata usolli supaya apa? Supaya datangkan niat tu dalam hati sewaktu dia kata Allahu Akbar. Tu masa dia duk takbir itu. Karena hati kita ni dibanding sebagaimana gaung yang begitu dalam. Gaung. Gerti tak gaung? Celah bukit dia panggil cerang tak? Celah bukit ni dia ada lubang Gaung ni bila kita tepik dia akan ada suara tu mari kelik. Halo je mari. Halo kemari dia ada echo. Begitulah hati kita ya gaung. Kita kata usolli. Jadi hak kita kata saat ni sewaktu mana kita kata Allahu Akbar ia akan mari lafaz-lafaz tu. Mari niat tu. Niat maya fardu ngori 3 rakaat, fardu isya 4 rakaat dah. Tu mari perkara tu. Hak tu kata setengah sunat, ulama kata, ada setengah ulama kata mustahab dalam mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab lain tak disunatkan. Habis setengah-setengah tak apa-apa Allahu Akbar. Allahu Akbar. So pelik mazhab dia mau. Mazhab kita pun kadang-kadang mari siapa pak hak kemah dah Allahu Akbar. Tak ada bunyi pun tak bunyi dah. Mana lagi apa? Kita nak faham ada beza lah malam ni. Karena kita duk amal lah mudah. Beza kata usolli tu bukan rukun. Bukan wajib. Bahkan digalak saja. Ada setengah ulama kata sunat saja. Karena nak menetapkan niat kita sewaktu kita akid takbir. Lepas tu takbir rukun. Rukun tu. Betul mana takbir? Betul kita kata Allahu Akbar. Betul tu takbir. Ada pun akid tangan dua belah sunat. Tu beza lah. Beza lah. Kita kadang-kadang takbir kita faham atau akid tangan tu. Jiri akid tangan tu Allah sekali dah. Sekali nak kata, sekali nak akid tangan. Dak hak gigi akid tangan tu sunat. Lepas tu sunat pula dah akid tangan tu ada macam-macam pendapat tiap ulama. Ada setengah kata tak goning, ada setengah ning, ada rapat rining. Tu sunat lah kau tu. Hak rukun betul kita kata Allahu Akbar tu rukun. Tak si akid tangan pun tak apa. Tapi yang dia buat pelik-pelik lah. Bagai sungguh pun bagai sunat. Tapi kita pergi buat pelik-pelik jadi ganggu orang ramai pula. Orang awam, orang tak tahu kat mana. Dia kata, kan ya tu maya pelik kan. Siapa pak Allahu Akbar. Tangan-tangan pun tak akid. Muzhak mana pun. Jadi sok tak orang. Walah sunat. Ni dah kita ngaji. Kalau kita temu esok-esok. Orang mari tepi kita Allahu Akbar. Tangan tak akid. Tiba-tiba tak tangan. Tahu tu. Tahu kata kan. Sunat akid ni. Dia tak akid pun pakai dah maya dia. Cuma fadilah tak ada lah. Fadilah tak ada kerana Nabi kita akid kan. Nabi kita akid tangan ada sebut dalam hadis rafa'a yadai hazwa mankibai. Nabi kata, sahabat nampak Nabi kita ni maya ya akid tangan berbetulan dengan baunya. Lepas tu berbetulan dengan kepala bau tu ulama bahas tu setara mana? Setara ni, setara tu. Ada ulama bahas pula dah. Tangan Nabi kita betul dengan kepala bau tu setara mana?
Kita pakai ulama lah, ulama lebih bijak dah kita, lebih mahal pada kita. Ada setengah-setengah nak pakai sendiri. Dah Nabi kata sama betul dengan kepala bau, tu Nabi lah. Jadi pandai pula. Ada juga pasal kerah macam tu. Pasal tak saya pakai ulama nak pakai yang sendiri. Walau ulama lebih mahir, lebih arif, lebih faham, mendalami ilmu pada kita lagi. Tengok dia lah, dia ayat atas tagon ni. Kita nak ikut demo ni, ikut. Nak ikut ulama ni, ikut. Tak payah. Jangan balah sudah. Ni gaduh nak balah. Nah, anak ibadah kata diri takbir tu, diri kita kata Allahu Akbar. Akik tangan sunnah. Biar ada beza lah. Lepas tu kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman. Hingga sampai akhir tu. Tu panggil buat depan doa iftitah. Hukumnya sunnah. Sunnah. Sewaktu mana kita mari terimej duk baca akhir dah surah. Tak usah baca apa istiftah tu. Takut tak ada Fatihah kita. Jamin maya seorang tak ada masalah. Jamin maya Jumaat. Maya Jumaat kita sapa pak terimej baca duk setengah dah surah ataupun hujung-hujung dah kita akhir takbir Allahu Akbar. Pergi baca doa iftitah. Bila kita baca doa iftitah walaupun selesai dah, bila kita baca Fatihah sampai sekerat terimej rakaat, kita kena ganti tu hak tepat kita baca iftitah tu. Ada setengah-setengah tak imam rokok, dia pergi rokok dengan tak perhabis Fatihah. Batal semaya. Kena ganti betul mana hak kita baca doa iftitah setara mana hak ni. Berapa baris, berapa minit, berapa apa kena ganti kelik. Maya Jumaat kajian dah. We tambah sikit ilmu cara Jumaat. Ada setengah-setengah, kadang-kadang tak imam sepatutnya kita kena rokok dah ni kerana kita ni masuk dalam kata orang masbuk. Orang yang tak teluh Fatihah dalam diri imam ni, yang kacau perhabis hingga sampai tak imam tidak ada. Tinggallah kita. Tiba-tiba sampai periya tak imam wisalah gigi sepatutnya kena tambah satu rakaat kerana rakaat tak dilarang. Tak tambah. Tu kita biasa duk temu acak-acak duk semaya. Malah nak oyak sejik mana, namun dia mau rasa hati pula. Rokok cerak-cerak sekali nak kita. Pernah berbiar kita rokok tak imam tidak ya diselisih lah. Sampai periya kita kena bangun dah tambah satu lagi. Dia wisalah tu. Assalamualaikum. Nak buat kan? Nak tegur janggut panjang dah kita. Serba besar dah kita lagi. Nak tegur kan? Pakai buat dak gitu. Nak buat kan? Tu nak faham masalah rak. Ni. Bila kita ngaji tahu kata rupa gitu. Hak sunat sekiranya duduk dalam keadaan gini tinggal dulu. Keadaan aman, teluh kita baca doa iftitah, dia kita baca Fatihah, baca ambil fadilah. Anak bahas kata baca doa iftitah tu adalah sunat. Kalau kita maya Jumaat, sekiranya kalau masa luas, masa apa baca. Kalau duduk tak imam duduk di surah dah, tinggallah hak tu. Kerana ini sunat. Bahas baca Fatihah di rukun. Ambil pada bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin tu adalah rukun sembahyang. Ni ayat 7 ayat tu. Nak baca? Tinggal Fatihah tak sah semaya kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Semaya orang ni tak pakai kalau dia tak baca Fatihah. Kecuali orang masbuk ketika dia Jumaat. Tu lain, tanda tak imam tangguh. Dia mari siapa pak tak imam duk baca hujung dah surah ya Allahu Akbar akhir takbir tak imam Allahu Akbar rakaat dia kena rakaat dah. Tak boleh dia buat kerah. Nak baca Fatihah kan nak baca juga tak imam tidak ada habis masa dia kena widah turun rokok tamak ni nah dalam rokok dengan imam tu. Ni orang ni tak apa dia tinggal Fatihah kerana apa kerana orang masbuk makan dia dah. Tu kalau maya seorang mesti kena baca Fatihah kerana Fatihah ni adalah rukun. Lepas pada baca Fatihah baca surah tu sunat. Kiranya kalau kita semaya seorang, kalau kita maya berimam tak disunat. Sunat dengan hak tak imam pula. Sunat dengan hak tak imam tu. Kita ni tak disunatkan. Lepas pada baca surah, kalau kita ayat maya seorang, rokok tu adalah rukun. Dalam rokok sunat kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sunat baca tu. Tasbih. I'tidal pun samalah, diri kita bangkit daripada rokok itu adalah rukun. Kata dalam tu baca dalam i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal ham ataupun rabbana walakal ham, itu adalah ucapan sunat. Perkataan sunat tu kita tak kata pun tak ada apa, cuma fadilat tak ada.
Ni dalam kitab ni orang panggil mengtahwi kaifiat sembahyang, we tahu hak mana ratik setengahnya fardu, hak mana ratik sunat. We ada beza. We boleh kita beza ah. Hak ni fardu, hak ni sunat, hak ni baca sunat, hak ni baca rukun. Hak ni perbuatan rukun, hak ni perbuatan sunat. Tu. Ni orang tahu dah tu. Maka mungkinlah kita ni malam ni tahu belaka dah rak. Biasa duk dengar dah, biasa duk ngaji dah. Yang malam ni peringat lah. Tu makna kata rukun dan segala sunatnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya. Dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya. Boleh kita beza. Kata hak ni rukun, hak ni syarat, hak ni sunat. Bahkan, bagaimana bahkan? Dan memadalah bagi orang yang awam itu, jikalau i'tikad ia orang awam akan sekalian yang dikerjakan di dalam sembahyang itu fardu madawi. Ni boleh tebang, boleh duduk sikit. Orang awam ni mana orang ramai-ramai, orang kebiasaan, bukan orang alim. Ya orang ni manusia ni ya ada 3-4 pangkat. Orang awam, yakni orang ramai-ramai apa kita ni. Orang alim, orang geti. Ada ilmu, ulama, tu orang alim. Yang ketiganya orang khawas. Ni orang tertentulah khawas ni. Yang keempat orang khawasul khawas. Tu tinggi lagi ya. Ilmunya tinggi lagi. Tu ada 2-3-4 pangkat dia. Ada pun awam baik kita ni ya. Awam ngaji ratik, geti ratik, tak geti ratik dalam bab agama banyak perkara lagi yang kita tak faham, tak geti dak. Dia kata bagi orang awam ni, jikalau ia i'tikad, ia pegilah hati dia sekalian hak ia kerja dalam semaya tu semua fardu berlaku, semua rukun berlaku. Ni rukun, hak tu rukun, hak tu semua dia pergi rukun berlaku. Ambil daripada usolli dia kata rukun terus. baca doa iftitah dia kata rukun juga dalam hati dia lah ada pergi lagu tu. Mado. Boleh, tak ada masalah. Madalah bagi orang awal tu, dia pergi kata semua hak dia kerja tu fardu. Atau setengahnya hak dia kerja tu fardu dan setengahnya hak kerja tu sunat. Tetapi tiada dibezakan dia kata, dalam sembahyang fardu pun ada, hak rukun pun ada, hak sunat pun ada. Tapi nak beza tak boleh. Merata apa aja orang iftitah ni rukun ke sunat. Wasapa tak silap rukun. Nak beza tak boleh. Mado. Tak apa dah. Nasib baik. Ada kaum yang mengatakan gitu. Kalau tak ada kaum ni, kaum yang kata mesti kena boleh beza. Mesti kena tahu satu persatu. Nerak gitu. Ni wujud ada ulama yang mengatakan mada dah bagi orang awam sekiranya kalau dia pergi kata semua dalam semaya tu rukun belaka, fardu belaka. Ataupun dia pergi kata ada setengahnya fardu, ada setengah rukun, ada setengahnya sunat. Tapi kalau orang suruh beza, dia tak boleh nak beza. Mada dah maya dia pakai dah. Nasib baik dalam agama ni Allah tak tekan kita gitu dahulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak tekan kita berat-berat sangat. Kalau tekan berat lah ya kita. Kena tahu hak tu, kena tahu ni ya. Masa pun tak ada dak. Ni wujudlah. Ada kaum-kaum yang mengatakan gini. Tapi dalam hal gitu boleh kalau ada masa, ada peluang, boleh ngaji, boleh dengar, boleh mengajar, boleh belajar, ngaji ya. Kau banyak ilmu, kau banyak kelebihan tau. Habislah situ makna bab mengetahui kaifiat sembahyang itulah rupanya. Tahu kata hak ni syarat, hak ni rukun, hak ni sunat. We boleh beza daripada perbuatan kita, perkataan kita, baca kita dalam sembahyang we ada beza. Tanbih, bahasa Arab tanbih tu, bahasa kita apa? Ini suatu penjagaan. Nak beringat pada kita. Kayak banyak atas ada tanbih. Kita duk jalan atas batas tu, banyak tanbih. Gapo tanbih? Jaga beringat. Terlalu ngakata pai, ada pai tepi batas. Kadang-kadang ada pai tanbih. เขตชุมชนลดความเร็ว tanbih tu. Payah apa? Kita boleh beringat ada apa gigi, ada orang mecong. Ada orang mecong. Ada cung-cung. Ada kapung re. Budak ramai. Kadang-kadang kata tolak lah ke batas, lembu lah ke batas, budak-budak berlari lah ke batas. Kita duk bawa kereta main 104, 105, slow sikit. Kita tinggal ada 80, 70. Payah mudah-mudah. Ada kejut, ada gapo dah kita beringat. Gitu. Makna pai lagu tu panggil pai tanbih. Kadang-kadang dia tak buat apa, dia buat rupa. Nampak kuning, dia buat seekor lembu. Kita faham dah tu.
Dah ada apa? Kau nak pergi ingat orang pergi lembu. Ada lakah watah gitu gini. Lembu tak ikat katik, lembu kawai ada dak pen. Mudah ingat. Tu panggil tanbih. Adalah kita pun ada juga dia royak tanbih. Apa pasal kita tanbih? Peringatan. Beringat pada kita. Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, dengan tempat tu. Tu tempat kita semaya. Hak kata bila kita nak semaya, wajib tubuh badan kita ni suci daripada najis yang tak dimaaf. Wajib pakaian kita kena suci, syarat nak sah semaya daripada najis-najis hak tak maaf. Dan wajib juga suci tempat kita hak nak semaya tu daripada najis hak tak dimaaf. Maka tempat tu. Betul mana nak bila kata tempat kita semaya? Nak tempat ke no? Semua tempat kita masuk dalam sujud, semua tempat dia bila kata tempat semaya ke no? Dalam kitab rojak kita ni. Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia dengan tempat tu. Tempat kita tepuh tu lah bila kata tempat kita semaya. Tepuh. Tangan kita tepuh, kaki kita tepuh, pakaian baju kita, kain kita, hak duk kita tepuh dengan tempat tu panggil tempat sembahyang. Bersentuh dengan dia dengan tepat orang yang sembahyang pada ketika berdirinya. Ketika kita diri tapak kaki dua dah. Tapak kaki kita diri tu nak bekah tapak kaki tu. Ruah tapak kaki besar mana tepat itulah bagi kita semaya. Dan pada ketika rokoknya, rokok oleh ke tangan kita duduk di kepala lutut ya, kaki duduk situ lagi dah. Dan duduk ni kadang-kadang kita duduk tahiyat awal panggil duduk iftirash. Duk tahiyat akhir, duk tawarruk, duk antara dua sujud ataupun duk sama-tara kita nak bakit pula daripada sujud nak naik rakaat yang lain, panggil duk istirahah. Tu 2-3 duduk dalam semaya tu. Tepat mana yang tapai di kaki kita, di betih kita, di lutut kita sewaktu kita duduk, tepat itulah panggil tepat sembahyang. Dan tepat sujudnya, tepat sujud ni 7 anggota tu. Jari kaki kita ni perlu kita ingat biar sujud ni. Kaki kita ni. With tapai molek gini. Kadang-kadang duk bangun pun ada ni. Kepala duk nyembah. Kepala lutut molek. Tangan molek tapi kaki lelaki duk gitu. Dia buat pendu tu. Tak boleh Kaki kena berapak ni. Kalau nak baik lagi kena boleh lipat gitu. Boleh lipat kaki kita tu. Hak mana hak boleh lipat. Atas kodak kita ada juga orang tak boleh lipat. Dah masa mudah gitu main bola. Nya sepak bola cigeliak habis kaki-kaki masuk lendai nak lipat tak boleh. Ada juga sakit, kepala jari sakit. Nak jari sekadar tepuh gini tak apa dah. Kalau boleh nak kelebihan lagi boleh lipat. Kepala jari kita sujud ngadak kiblat belakang. Gitu. Kalau duk marung gitu tak sah. Dia kena sujud atas 7 anggota. Kaki 2, kepala lutut, tangan dan dahi. Tu. Maka hak tepuh dengan 7 tadi tu panggil tepat sembahyang, tepat kita semaya. Atau bersetuh dengan dia dengan tepat tu oleh pakaiannya, kain kita. Ada pakai kain pasal berelo gi tepuh dengan tas semen. Kalau pasal masa tak ada lapik jadah maka semen hak kena pakaian kita tu panggil tepat kita semaya. Jagalah pak kita nak semaya tu tengok najis. Takutnya ada tahi cicak ataupun bekas budak-budak kecing. Ada kadang-kadang. Kalau sejik ada kecing. Dah mari sejik baru anak. Anak kita nak ori sejik jagalah kikik cawak molek, buh pempus molek. Budak ada buah. Dia main mak ayah mak dia duk maya, dia duk kecing dia tu. Ada setengah-setengah berak. Hak bagi belakang ni nak maya ni. Wah, tak kecing anak emo tu. Bis kawai. Jaga molek, perhati tengok molek ada najis ke tak, ada air kecing budak-budak ke nak katakan air cicak ke gapo. Kerana bila kena pakai waktu mana kita duk rokok, duk sujud tu, bila kata kain kita duk tepuh sepak tu lah tepat yang kita semaya. Jaga daripada najis kerana syarat dia tu. Syarat nak sah semaya kena suci tubuh badan, suci pakaian dan tepat kita tu suci daripada najis hak tak dimaaf. Tu panggil kata gapo ni? Semua ni syarat lah kau tu. Syarat nak pakai semaya kita ambil daripada ngadak kiblat, tutup aurat tau. Tahu masuk waktu. Lagi pula ada hak lepas-lepas mari kita ngaji tu. Banyak perkara di antaranya. Tahulah cara-cara hak antaranya hak akhir ni, tahulah kaifiat-kaifiatnya. Cara-cara kita nak semaya. Bukan semaya turut orang semata-mata.
Pok dia merokok tik, sujud katik. Tak tahu ke mana, tak tahu gapo dak. We tahulah lebih kurang. Ibadat dah, rajin dah. We tahu lah. Faslun bermula yang membatal akan sembahyang. Ni masuk cara batal. Bermula pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tak pernah hari tu mana weh? Kita tak ada tanda berapa. Muka 50 weh. Tanda tak lupa. Ingat. Di akar dua. Firman Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu dah Itu dah. Kerana firman Allah Ta'ala, tengok di tengah tu. Muka 50 tengah tu. Jadi hak minggu lepas ni kata tuan pengarah kita, katanya dunia ni bukanlah dunia ini dicela semata-mata. Bukanlah dunia ini sungguh pun kata dicela. Juga dunia ini jadi semua perhomoe bagi akhirat kita. Jadi sebagaimana hak kita buat tani, buat kerja sini, kita nak ketai dek nu. Nak kutik buah dek nu. Lalu tu apa yang kita nak tani di sini? Yang sebaik-baik tanaman kita sini. Untuk kita nak ketai di akhirat sana. Lalu itulah firman Allah Subhanahu wa taala tu pengarah kita bagi. Kalau hak baik-baik kali kita tanam di dunia ni nak jadi buah di akhirat gigi, Allah Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan menuntut bekal oleh kamu, baca bekal gitu tu. Kitab tu jadi bolam kah alih, baca ke mana? Balqala. Balka baca gitu. Sebenarnya bekal. Mungkin dah ada silap cetak tu. Menuntut bekal oleh kamu. Tengok ni, Tuhan pun beri pesan kita sebagaimana hamba dia. Ni. Orang-orang tua kita zaman kita duduk pondok dulu. Beri juga tak pesan kat anak dia. Supaya molek tu pinggir-pinggir makuk lepas ada makan nasi basuh katik puyuk. Tu akil lah anak. Makan mana tahu situ pinggir. Puyuk-puyuk keting bila nak cari pula. Malah lah beli ayah mau kabar-kabar pergi pak engai dah puyuk. Buat 3 teh puyuk duk beli sama taruh nak habis ngaji pondok. Juga mak berik dak pasal kat anak. Taruh molek puyuk, basuh baju molek. Gitulah Allah dengan hamba dia. Berik pasal kita ni tengok ni. Tazawwadu, cari bekal lah. Kamu bekal banyak-banyak. Hak mana hak sebaik-baik bekal? Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu ialah menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Larangan Allah tu panggil takwa. Takwa ni apa bahasa kita? Takut. Takut. Takut pia takut pada Allah. Bila takut pada Allah lagu mana kita nak berlaku? Lari. Pakat duduk dalam kain selimut, lepas tu buat kertas gunyuk gambar-gambar. Tak. Takut pada Allah ialah kita junjung segala perintah dia dan tinggal habis segala larangan. Bunyi parak ni, bunyi teruk sikit ya Tuhan perintah kita. Berbanding dengan umat-umat dulu, parak umat dulu. Tuhan turun hukum-hukum atas umat dulu dengan kita umat Nabi akhir zaman ni. Beza teruk. Umat dulu nak semaya, nak ibadat, mesti kena semaya ibadat. Disijik yang lain tak boleh semaya. Umat Nabi dulu. Sampai anak buat salah, anak deraka, kena bunuh anak, bunuh pak katik. Walau apa tak salah ni. Umat Nabi dulu. Silap baju kena najis, basuh tak cuci, mesti kena potong kain baju tu. Tepah kena najis. Kalau banding dengan umat Nabi kita, tak berat tau. Semaya mana-mana pun boleh. Asal ngadak kiblat cukup syarat. Walaupun kita semaya dalam wak, boleh. Ni pada kita ngaji. Boleh maya lewat. Boleh. Tak ada masalah. Ngadak tokong tak ada apa. Betul lah kita ngadak kiblat, betul tokong. Mungkin kita ngadak tokong, ngadak kiblat. Cuma ada ulama kata makruh. Cik boleh lik kau lain lah sikit. Duk kaca gana tempat-tempat gitu. Tak ada pasal-pasal dia membek ramai.
Betul kita duduk sujud, betul kita duduk rokok, dia mau pergi pukul ramah. Pah. Mau kata kat mana? Pulak Maliki. Maliki kata ku pulak. Cari tempat-tempat lain sikit. Tempat di Samiwak ke. Ataupun pergi penjek. Di Kutik. Dah kita baik. Ngatuk Cha. Ngatuk Wok. Nah. Duk baik-baik dah ni nak. Baik pergi mari ada hubungi duk sains sekali dulu. Pergi jalan Kutik dia. Tanya khabar masuk waktu nak maya. Maya dalam Kutik dia. Tak ada masalah. Cuma jaga tempat kita nak semaya tu, takut anjing duk belengwak kat tu. Nah, tempat najis, tempat gapo jaga situ. Nak royak gapo? Mudah dalam agama kita. Dalam hak ibadat, sekalipun kita kata tak sepatutlah hidup maya dalam wak dalam. Tapi nak royak pada hukum boleh. Tak ada masalah. Nah. Royak tu ya umat akhir zaman Allah Taala bagi syariat kalau berbanding dengan umat dulu kalau. Semaya 5 waktu sehari semalam. Asal 50. Oh, kalau kena 50 tak ada kerja apa kita. 50 waktu ni dia jatuh duk di 25 minit satu waktu. 25 minit satu waktu. Cuba kita mahan ambil tengok. Ambil 24 jam ataupun 24 jam dah. Lepas tu pergi hang dengan 50. 50 waktu sehari semalam. Pasal apa tak silap jatuh di 18 minit waktu ya. 18 minit satu waktu semaya. 18 minit satu waktu semaya. Lepas tu nak buat mana? Tak kena buat gapo lah kerja. Tak kena cari makan ke darah lah. Kita nak. Dah banyak mu. Apa-apa punya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat dah. Sanding lek-lek. Bunyi pula orang Allah. Tu dah ada apa-apa. Tok Bilal tak boleh pakai seorang dok sekapung. 18 orang Tok Bilal. Tok Imej saya tak karung terus. Dah maya hak mu. Poh-pah tu baik hak nu masuk, tu baik hak ni masuk. Apa lelah orang duk luar kan? Ya tak berhenti gaduh. 50 guna ayat tu 50. Zaman Nabi Isra' Mi'raj Nabi naik terima tu 50 Allah fardu tu. Nabi kita turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Duk langit yang ke ni Nabi Musa. Siapa tak silap langit ke ni. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Hei Muhammad, gapo Allah Taala fardu atas kamu dan umat-umat kamu?" Katanya Nabi kita, Allah fardu atas aku dan umat-umat aku 50 waktu sehari semalam kena semaya. Nabi Musa, halu dah Musa. Dia kenal. Dia tahu. Tak gerak Muhammad. Tak gerak umatmu tak gerak tu. Umat aku gagah umur panjang. Aku teradah dengan umat aku. Belunjur terik. Umat aku belunjur. Gagah dah umur panjang dah. Bah umat mungkin pergi korek-korek. Ngatu, beleh-beleh umat mu gigi. Tak gerak umat mu tu. Kena 50 sama sedah masa apa? Gemulah terus. Tak gerak Muhammad naik minta kepada Allah. Nabi kita naik berkali-kali sebutlah sirah. Kata setengah sebut dalam sirah Nabi kita naik sekali Allah kurang 10. Jadi tak acak sikit. Ada sebut yang lain kata Nabi kita naik sekali Allah kurang 5 waktu. Hingga sampai naik berkali-kali daripada 50 tinggal ada 5 je. Tu pun Nabi Musa kata Muhammad tak gerak lagi 5 tu. Naik minta sekali lagi. Nabi Musa suruh naik minta sekali lagi. Kalau Nabi kita naik minta peluk sungguh. Naik sekali lagi kena lah. Naik kali lagi tu Pak tinggal berapa Muhammad? Tinggal senang lah kita. Waktu ya. Gapo subuh. 2 rakaat sudah cuk. Tu tak ada apa-apa. Makan nyemai terus pada hari-hari tu. Sodak terus dah. Ni dah Nabi kata aku malu dah Musa. Allah Taala kurang daripada 50 tinggal ada 5 tapi pahala tak kurang sikit. Tu aku malu tu. Pahala 50 tu. Walaupun perbuatan daripada 50 tinggal ada 5 tapi pahala tak kurang sikit. Boleh 50 tu lah. Nabi kata aku malu dah. Belalah umat aku nak buat tak usah buat ikut dia situ mah. Duk kerah lah mana tu. Hak 50 tinggal ada 5 ni banyak dah minta kurang. Tuhan bagi kepada kita dah. Allah, ni nak ayat. Sikit je 5. Lepas tu pun satu-satu waktu sikit je. Ada mana orang semaya satu waktu setengah jam? Ada? Kalau semaya Jumaat paling terik Tok Imej slow rock Tok Imej. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imej slow 8 minit. Kita teradah dengan Tok Imej slow.
8 minit, lepas 10 minit teradah. Tak slow. Tu. Mana tak tu ya. Patut tak kena hotel Ferrari. Tak cepat Ferrari. Pada Indonesia mai terawih 20 rakaat. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Dah cepat. Allah Rabbana fi kulli makan. Sudah. Cop. 5 minit sudah 20 rakaat. Tak Ferrari panggil. Kita semaya esok ke mana? Cepat pun tak Ferrari tu. Wah. Allahu Akbar. Abang bunyi sami Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bini duduk dapur. Sudah dah. Bini. Ambah tak ada nak balik ikan. Ikan baru tak saat ni. Tak ada nak balik lagi ni. Sudah dah tok laki dia semaya 4 rakaat. Jamai tok tua mari ni jauh sikit. Hak 2 minit dekatlah 4 minit. Pasal apa? Tok tua lelaki jadi makmum. Tu kena slow sikit. Tu. Tu nak royak sikit. Ya kita semaya ibadat kepada Allah Ta'ala fardu atas kita. Asal 50, tinggal ada 5. Satu-satu waktu, sikit yang maya. Maya jemaah, tebal-tebal duduk di golik. Kalau semaya zuhur, maya asal, golik duduk di 5 minit. 6 minit. Hak lambat sikit sampai 8 minit. Kalau hak tak merah sikit, duduk di 4 minit. Sikit-sikit dekat 5 minit. Itu hak kita duduk kaji mari, hak kita duduk biasa mari. Setara tu makna sikit. Capu-capu dengan wirid, bolehlah sampai 15 minit. Capu dengan wirid tu pun banyak dah tu. Tu pun berapa kali jeling dah tak email. Bila nak doa. Pasal wirid lama. Berapa kali jeling dah. 15 minit panjang doa. Kita duduk pondok dulu setengah jam. Setengah jam tu babau tak nyerah tu. Ambil daripada semaya, hingga siapa nak doa setengah jam, babanya ngatik. Kalau babanya nyerah ngatik, cawak ngatik, siap tu. 45 minit. Kita duduk, la ilaha illallah, babo duduk nyerah. Siap tu, pakat gambar-gambar kan. Derah, la ilaha illallah. Babo kejut. La ilaha illallah. Padak sikit. Tu kena ada teknik. Semua orang jadi tok wakil, hebat ni. Kena ada teknik masing-masing. Makna apa kita ni? Sikit ibadat kepada Allah. Hak fardu lah, duk ayat hak fardu sikit. Allah Ta'ala fardu atas kita sikit dalam semaya, sikit poso boleh ya setahun sebulan ya. Bukan kata nak bulan, bukan kata nak hari, nak minggu tu tak. Setahun sebulan ya. Tu pun siang hari ya poso, malam boleh makan. Zaman Nabi hari tu, siang hari poso hapang ngorek, boleh buka poso ambil di ngorek sampai esok ya. Lepas pada esok dia dah kena buat dah. Tu zaman Nabi mula-mula Allah Ta'ala fardu poso. Dia boleh poso kan. Lepas pada esok tu, masuk esok habis dah waktu makan. Makan tak boleh dah, minum tak boleh dah. Nak isap rokok daun, nak gapo tak boleh dah. Nak ngongeng-ngongeng dengan bini kita, dengan maklum tu tak boleh dah. Tiba-tiba ada berlaku seorang sahabat ni, dia pergi kerja boleh poso ni, kerja apa orang panggil kebun tamar tu. Kerja temu utama dia gini klik pada makte tu jenero belum pada masuk ngorek tu. Masuk ngorek tak khabar tu masuk isor tak ada nak buka puasa, tak ada nak makan gapo. Jadi kena puasa terus puasa terus, esok bangun duduk dalam keadaan puasa, pergi kerja pula dah. Kerja dalam kebun dia ni siapa selok. Karena sepuk sangat masa buka puasa, masa nak makan puasa sepuk sikit masa tu. Siapa selok. Ada setengah-setengah sahabat galik bersama dengan bini dia. Galik kau tu. Ngongeng galik. Siapa sejam, 2 jam. Tak pejak-pejak. Siapa 2 jam. Payah nak cari dana pada 2 jam. Hak galik 5 minit tu dah bercakap dah. Tu duduk tepuk meja cakap dah lah kedai kopi dang 5 minit. Nah, hak biasa ramai-ramai 2 minit. Pai 2 minit. Pai. Faham lah kau ni. Faham molek lah ni pok ni. Ada sahabat di antara setengah-setengah sahabat bersama dengan isterinya hingga sampai lepas pada waktu esok. Tapi nya tak gigoyak pada Rasulullah. Lepas nak ana pakai buat senyap-senyap gitu. Senyap. Tiba hak berlaku hak belakang sekali dia Saidina Umar sendiri. Bersama dengan isteri hingga sampai habis masuk waktu esok. Esok pagi hari, ya Rasulullah, siap dah aku, deraka dah aku. Semalam aku bersama dengan isteriku, hingga sampai waktu esok lebih pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Lebih pada waktu lah.
Bila lah Sayyidina Umar ngaku lagu tu, berderu sahabat-sahabat lain pun mari ngaku juga. Aku pun serupa ya Rasulullah. Aku pun sama juga. Aku pun yalah juga. Habis pakat ngaku. Orang dah bagi ngaku, tapi rakyat ngaku habis. Lepas ada tu dah Allah Ta'ala kenyuk daripada hak pada ngorek sampai Isa tu hai kata, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Makanlah, minumlah hingga sampai nyata fajar, makna sampai subuh. Jadi kita nasib kalau duduk zaman Nabi gitu sikit. Lepas dah ngorek sampai Isa nya tu dah. Lepas dah Isa adalah waktu makan. Ni kita duduk belakang ni Tuhan kenyuk lagi sikit. Sikit fardu hak Allah Taala fardu tak kita. Bila kita junjung segala perintah, tinggal segala larangan, larang pun tak banyak kali. Banyak dak perkara hak Tuhan larang tak banyak. Barang makan belana boleh kita makan. Hak larang tak banyak kalau bila sungguh tak banyak kali hak makan. Makan najis, dilarang najis, makan apa najis Tuhan larang. Barang hak tak najis belana lagi. Makan lembu, makan khubah, kambing boleh makan. Hak larang makan babi. Tu ya. Anjing. Tu tak? Barang tak sembelih lah kita nak makan. Sikit ya barang hak larang makan. Kalau ni sebah makan. Kalau ni sebah kerja sikit juga. Kerja hak larang ni sikit, tak banyak kali. Makna apa tu? Perkara hak Allah Taala larang atas kita tak banyak kali. Tapi semua hak Tuhan larang tu ialah tetap dengan nafsu kita berlaku. Kerana apa? Kerana Nabi kata innan nara huffat bil ladzati wasyahawat. Semua duk keliling kelala neraka Allah ni duk pagar dengan perkara hak nafsu kita ingin, nafsu kita setuju. Kalau nikah betul benar, yalah hak curang perongcang mula-mula tu serenok Mula-mula nikah bulan pertama, bulan yang kedua, yang ketiga serenok. Tapi mana serenok dengan kita pergi muat tina bilik. Aku tak biasa, cuma cerita ni nama dak bahaya tak biasa pula. Nak tanya kata mana serenok. Serenok nu pasal apa? Pasal kita lari nusuk. Enak, pasal curi-curi bahasa, hawa-hawa tak leh bahasa, serenok pasal tu. Hak bahasa boleh dengan halal dengan betul, serenok juga tapi tak lama. Dalil mana? Berderu duk gi. Tak kaya dia nak gi kalau tak serenok. Kalau tak serenok ada orang gi dah, tak gi je. Lepas tu duk gi deru-deru. Tu dalil kata serenok. Dalil kata serenok. Makna apa? Perkara hak serenok, perkara hak setuju dengan nafsu kita, itulah jadi bagaimana perkara duk geliling kelala dengan aku Allah. Jauh. Sabarlah sehari dua ni. Akhirat kita hai kena nak. Apa hak terlitah dalam hati kita nak gapo tu hai habis. Nak gapo? Tinum. Bidadari ni bukan buat sepenuh kita ni. Kita manusia Allah buat daripada tanah. Asal usul lah. Adapun kita hak jadi anak cucu ni daripada air mani. Adapun anak bidadari Tuhan tak buat daripada tanah, bukan daripada air mani, daripada za'faran. Lagu mana rupa tengok. Comelnya. Sekiranya kalau anak bidadari tak sah kata dia ni tubik sore-sore, tubik tubuh dia ada. Dia hala muka mari siah di dunia ni, habis mati orang atas. Mati. Kerana comel. Comel dia. Pasal bila tengok mak tak jadi nak buat gapo. Tengah-tengah duk buat kereta tak jadi nak lekok pelagar kereta. Hak ni jatuh le parit. Hak ni tengah duk buat batas ni. Habisnya pocok orang lain ni. Galik tengok tu. Comel. Mati habis. Tengok siapa setengah-setengah jadi jeng. Pasal comel berdoa. Tu duk menunggu-nunggu dalam syurga duk nanti. Jadi lah ni sabar dulu. Sabar apa saja hak nak deraka kepada Allah tak saya buat. Kerana kita nak hak nu. Tu sebut satu perkara ya tu. Hak lain lagi belana lagi. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada semua dalam syurga. Allah Taala duk sediakan. Orang Tino pun supalah weh orang Tino. Sabar sehari dua ni. Apa saja yang bawa kita kepada deraka kepada Allah, atai habis-habis ran kita patai. Gapo ratik hak jadi deraka kepada Allah. Maya kita jaga. Dalam bab gapo lagi. Semua kita jaga belaka. Mudah-mudahan selamat nah. Ni masuk dalam kata gapo? Bekal hak paling hebat kali, bekal hak paling lebih kali ialah takwa Tuhan kata. Inilah bekal hak paling lebih. Untuk kita ni buat pergi ke negeri akhirat.
Pergi ke negeri sana. Sebaik-baik bekalan ni. Dan tiada binasa mereka yang melalai akan dia akan mereka oleh dunia dan akhirat. Tak binasa weh. Mereka yang melalai akan dia akan mereka oleh dunia dan akhirat. Dan melupakan dia akan mereka tu oleh segala kesedapan dunia daripada perjalanan seorang tu, seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia seorang tu buah-buah dalam hutan ini, maka bersungguh ia seorang tu memakan buah-buah itu hingga ketinggalan ia orang hak makan buah tu daripada kawannya. Maka sesak ia hak galik duk makan buah kayu tu dan menerkam akan dia akan orang tu oleh binatang yang buah. Gitulah bandingnya kita mari di dunia ni, jangan galik dengan nikmat-nikmat dunia. Jangan galik. Kita mari di dunia kadang-kadang tu hari nikmat tu lebih hak. Kita ada harta, ada hidup mewah, ada tu, ada ni pangkat tu, pangkat ni. Jangan kita melalaikan dengan benda hak Allah bagi. Bila kita melalaikan benda tu yang menyebabkan kita binasa di akhirat. Masuk dalam kebun ni, koda kata ambil buah, lepas tu dia mau pergi ramai-ramai bersama dengan orang ramai-ramai. Jangan galik sangat dengan buah. Ni contohlah ni. Contoh orang ni masuk musafir dalam hutan dengan orang ramai. Tiba-tiba yang nampak buah hasok. Hak ni buah dia, hak tu hak teh, hak ni mangkuk, hak ni buah topoh. Galik duk makan buah kayu, orang ni duk pergi dah. Segi sikit-sikit, abang tengok habis dah, tak ada orang. Pakat pergi belakang, kita duk galik makan buah kayu. Akhir-akhir makan di rimah, makan di boyo. Orang ni kena tekan di singo, mati dengan sebab galik makan buah kayu di dalam hotel. Itulah bandingnya orang mari di dunia ni. Jamin orang mari sejik kita mari. Jamin orang buat gapo, marilah atas jalan ibadat. Jangan kita menyebabkan lala dengan dunia, dengan harta benda, dengan perkara-perkara nikmat dunia yang disabak kita ni rugi di akhirat. Itulah bandingnya. Badu sekat dulu. Dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa yang menyangka ia akan badannya berlama dengan dunia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin, Allahumma barik lana. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.